TV KPM. Cikgu cepat cikgu. Cikgu cepat cikgu. Ini mereka cikgu. Ini mereka bertiga ni cikgu. Cikgu. Tadi kan saya nampak mereka si Kai, siapa ni Man dan juga Naufal ni kan. Saya tanya, apa buat kat tangga ni? Diorang kata diorang tengah cari bahan untuk Cikgu Nadri. Betul ke cikgu? Ya, betul. Sebenarnya dia orang ada mencari bahan berkaitan dengan tugasan saya pada minggu lepas saya dah beri kepada mereka. Okey. Dan mereka kena sampaikan pada hari ini. Jadi ini semua dah buat persediaan lah. Dah. Cikgu, mereka pun dah buat persediaan cikgu. Macam mana kita ni? Okey, betul dah bersedia semua? Dah. Okey, mari kita masuk kelas. Okey, jom. Wah. Okey. Lagi sikit. Wah. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua? Selamat datang ke Menengah Rendah bersama dengan saya, hos yang paling agak semput kali ni, iaitu Akmal Nazri. Apa khabar murid-murid? Saya pasti murid-murid semua macam tertanya-tanyakan, selalunya Abang Akmal ni dekat studio. Untuk episod Menengah Rendah kali ini, istimewa untuk anda, kita berada di ini dia, Stadium Mini Seri Permaisuri bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani. Dan saya tahu juga murid-murid pun dah lihat dah profil guru. Nak siapakah beliau? Saya jemput Cikgu Nadri. Cikgu apa khabar cikgu? Okey, baik. Alhamdulillah sihat. Cikgu, besarnya stadium ni cikgu. Saya mencari air, tapi sebelum itu cikgu, inilah dia Cikgu Nadri yang cukup hebat dan akan mengajar kita semua bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani. Baik cikgu, dia kalau macam kita berdua je, nanti saya seorang je yang akan kena buat larian, betul? Betul. Apa kata kita menjemput 3 orang anak murid cikgu. Siapakah mereka cikgu? Ya, silakan. Mari bagi tepukan. Wah, okey cikgu. Siapakah mereka ini? Okey, yang pertama Ahmad Kaizuran Raif dari SMK Seri Permaisuri. Okey. Dan yang kedua, Muhammad Daiman dari SMK Seri Permaisuri. Dan yang ketiga Muhammad Naufal dari Seri Ihsaniah. Walaupun mereka ini malu-malu kucing cikgu, tetapi nanti apabila mereka beraksi di atas padang ini, di atas track ini, dah tak nampak dah malu-malu kucing tu. Betul cikgu? Betul. Okey, sihat ke murid-murid semua? Terbaik? Alhamdulillah cikgu. Sebenarnya cikgu, saya pun tertanya-tanya juga kan, apa kaitannya untuk episod kali ini bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani kita buat pula dekat Stadium Mini Seri Permaisuri ni cikgu? Okey, sebenarnya kita buat di stadium ni supaya murid-murid dapat merasai bagaimanakah rasa trek, sebab tajuk kita hari ini adalah berkaitan dengan tajuk lari pecut. Ya, dan juga lari berganti-ganti. Lari pecut kita akan fokus berkaitan dengan blok permulaan. Blok permulaan tu yang kalau saya tengok cikgu, setiap pelari tu yang dia pijak kat belakang tu kan? Ya, betul. Itulah dia. Bekas atlet cikgu. Dia hebat ni, mesti orang hebat ni. Baik cikgu. Jadi apa lagi yang kita akan belajar cikgu selain daripada itu? Ataupun kita nak mulakan kelas kita dah, boleh dah cikgu? Okey, belum lagi. Iaitu hasil pembelajaran mereka pada hari ini adalah berkaitan dengan lari pecut dan lari berganti-ganti. Iaitu yang pertama, pada akhir pengajaran nanti, murid-murid ini akan dapat melakukan kemahiran lari pecut dan juga lari berganti-ganti. Yang kedua, murid ini akan dapat menentukan di manakah pusat graviti semasa melakukan lari pecut tadi. Yang kedua, murid-murid juga akan dapat menentukan di manakah di manakah memilih murid-murid pelari-pelari untuk menyusun murid-murid pelari-pelari dalam lari berganti-ganti. Dan yang terakhir, mesti kita nak tengok
mereka seronok untuk melakukan dan mencapai matlamat pada hari ini. Itu dia cikgu. Lari berganti-ganti ni yang selalu kalau saya tengok ada acara 4 kali 100 meter, 4 kali 400 meter, 4 kali banyak lagi lah cikgu kan. Macam-macam lah. Okey cikgu. Jadi sekarang ini kita nak mulakan dengan apa dulu cikgu? Sebelum punya tu, kelas kita. sebelum kita tanya sikit. Sebenarnya saya dah bagi satu untuk mencari maklumat. Dia orang dah mencari maklumat. Oh ya. Sekarang ni saya tanya sikit, adakah mereka bersedia dengan pencarian maklumat tersebut? Ya. Sudah bersedia ke? Sudah bersedia. Macam tak semangat pun dah bersedia ke? Dah. Okey. Nampak cikgu, mana ada murid yang cari maklumat dekat tangga tau. Selalu dekat kelas je tau. Okey, silakan cikgu. Okey, seterusnya apa kita nak tanya sikit soalan, apa maklumat yang mereka cari? Baik. Apakah acara-acara dalam olahraga yang kamu tahu? Seperti lompat tinggi, Cakap dekat kawan-kawan kat depan. peluru. Lontar apa? Lontar peluru. Saya rasa semua kena ke kiri sedikit sebab murid-murid semua sekarang ni dekat rumah tengok macam ni je. Cuba ke sini sikit cikgu dan juga murid-murid. Okey. Tadi katanya ada lompat tinggi. Lepas tu apa tadi acaranya? Lompat jauh. Lontar peluru. Lontar peluru. Lontar apa yang selagi boleh kita melontar. Itu dia cikgu, antara acara-acara yang ada di dalam sukan olahraga. Okey, sebenarnya banyak acara dalam sukan olahraga seperti yang murid terangkan tadi. Tapi hari ini fokus utama kita ialah fokus pada lari pecut dan lari berganti-ganti sahaja. Itu je. Oh, itu sahaja cikgu. Terusnya kita boleh masuk ke kelas. Okey. Jadi cikgu, kita pun dah tahu dah antara apa acara-acara yang dekat sukan olahraga ni. Jadi kita nak berhenti rehat dulu boleh tak cikgu? Boleh. Sebab saya memerlukan air nyok atau air kelapa dulu. Murid-murid, nak air kelapa tak? Nak. Okey cikgu, apa kata cikgu tunggu sini. Saya dan murid pergi cari dulu air kelapa. Boleh? Okey, boleh. Okey, kepada anda semua jangan ke mana-mana. Selepas ini kami akan kembali dalam Menengah Rendah. Jom kat belakang dia. Cikgu tunggu sini cikgu. Okey. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Menengah Rendah bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Nadri bersama juga dengan murid-murid kita yang cukup aktif di dalam sukan olahraga ni. Betul Cikgu Nadri? Betul. Baik, kalau saya tengok ini apa nama dia Cikgu Nadri? Ini dipanggil blok permulaan. Okey. Itu yang digunakan semasa sebelum lari
100 meter ataupun sebelum lari acara pecut. Oh, inilah pelari-pelari gunakan sebelum diorang nak berlepas tu cikgu. Ya, betul. Oh, okey. Baik, mungkin cikgu boleh berikan penerangan kepada murid-murid yang sedang menonton ini. Silakan cikgu. Okey. Kejap lagi murid-murid saya akan terangkan berkaitan dengan sebab hasil daripada pencarian maklumat dan juga hasil ilmu yang sedia ada, pembacaan dia, maklumat-maklumat yang dapat, dia akan buat penerangan seberingkas berkaitan dengan 3 kedudukan. Kedudukan untuk nak berlepas. Yang pertama ialah kegarisan, yang kedua kedudukan sedia, yang ketiga berlepas dari blok permulaan. Penerangan yang pertama akan disampaikan oleh Muhammad Naufal, iaitu bagaimanakah kita nak menggunakan blok permulaan untuk kedudukan kegarisan. Yang kedua akan disampaikan oleh Muhammad Daiman, iaitu berkaitan dengan keadaan kedudukan sedia. Dan yang ketiga ialah akan disampaikan oleh Muhammad Raif, iaitu kedudukan ketika berlepas dari blok permulaan. Jadi maksudnya akan ada 3 orang kata langkah-langkah lah. Ya. Yang pertama bersedia. Kegarisan. Oh, kegarisan. Ya. Sedia dan berlepas. Berlepas tu yang selalu yang Empire yang lepaskan tembakan tu. Wah, okey, cikgu. Mungkin kita boleh mulakan penerangan daripada siapa dulu, cikgu? Okey, dari Muhammad Naufal dulu. Okey, silakan. Rakan-rakan dan juga Akmal boleh tengok bagaimanakah punya maklumat berkaitan dengan yang dicari daripada maklumat untuk beri. Okey, mulakan. Okey. Blok mulakan. ni. Okey, mulakan. Okey, silakan Naufal. Daripada maklumat yang saya dapat, blok permulaan hendaklah diukur satu. Okey, sini. Okey. Macam mana tadi? Kejap. Tu mula-mula tak nampak tu. Okey. Daripada mana? Daripada sini garisan kuning ni. Okey. Boleh diukur satu tapak kaki ataupun 1,5 tapak kaki. Okey. Lepas tu kita angkat blok ni. Okey. Baik. Dan selepas itu Naufal? Itu saja. 2 tapak. Dan blok kaki hadapan akan diukur 2 tapak kaki. Macam mana tu? Okey. 1, 2. Okey. Baik. Blok kaki belakang akan diukur dengan 3 tapak kaki. 3 tapak kaki pula. 1, 2, 3. Macam tu. Okey, duduk. Okey. Kegarisan. Baik. Dan selepas itu adik Naufal kita Duduk. Kegarisan, duduk. dan mengambilkan kedudukan kita sebab kita pun dah meletakkan posisi dia, betul cikgu? Ya, betul. Okey. Tangan kat barisan. Okey. Cikgu, tangan tu kan saya kadang-kadang pernah tengok ada orang buat 3, ada orang buat 5 jari ni. Yang betulnya macam mana cikgu? Okey. Ada yang letak macam penumbuk juga kan? Ya, betul. Okey, sebenarnya kita tanyalah rakan-rakan Naufal, bagaimana kedudukan tangan yang kamu tahu hasil daripada pencarian maklumat kamu? Saya kurang tahu. Kurang pasti. Okey, kalau Man? Man pun Sama kurang juga. pasti. Okey. Kalau Kalau Naufal contoh- macam mana Naufal? Naufal selalu membuat larian permulaan ini Naufal meletakkan berapa jari tangan tu? 3 atau 5? 3. 3. Dia buat macam ni. Mungkin boleh tunjuk sikit macam mana 3 tu. Itu 4 kan? Lagi satu simpan, jari. Yang itu dia. Okay. Wah, cikgu, macam saya jurulatih ni cikgu. Okey, sebenarnya macam ni. Sebenarnya ialah kita dalam lari berpecut kita nak mulakan permulaan blok ini. Okey, yang diterangkan ialah salah satu penggunaan blok permulaan. Okey. Jadi sebenarnya blok permulaan ini kita lakukan mengikut keselesaan murid tersebut. Okey, keselesaan murid tersebut. Okey, yang penting juga ialah kedudukan tangan dan juga kedudukan kaki. Kaki iaitu lutut. Lutut hendaklah lutut bagi kaki belakang dia hendaklah kena track. Okey, kena turun, kena track, dia tak boleh terangkat. Yang keduanya ialah tangan. Tangan yang Akmal tanya tadi sebenarnya ialah dia kena buka seluas bahu. Seluas bahu. Seluas bahu sebenarnya selalunya orang buat dia akan 1, 2. Okey, seluas bahu lah lebih kurang. Okey, seluas bahu. Dan seterusnya ialah kedudukan bahu dengan kepala dia akan selari. Kena sama. Okey, itu selari. Ini kedudukan kegarisan bagi acara
100 meter menggunakan blok permulaan. Menggunakan blok permulaan. Cikgu, ini untuk yang kaki dominan yang kanan ataupun yang kiri, cikgu, kalau posisi ini? Okey, kaki dominan pula ialah biasanya kaki dominan ialah diletakkan kaki dominan di hadapan. Oh, di hadapan. Di hadapan. Oh. Jadi di sini yang paling penting juga ialah berkaitan dengan pusat graviti. Pusat graviti sangat penting sebab yang ni kita kena fokus dalam pembelajaran kita hari ini. Okey. Saya nak tanya Akmal lah. Saya? Di manakah pusat graviti sebenarnya dalam kedudukan ini? Pusat graviti ni, cikgu ni lah, cikgu. Betul. Okey, ini pusat saja. Okey. Cikgu, sebab yang berikan jawapan yang ini dia. Sahabat saya Amirul. Okey, Amirul. Dia salah kan? Okey. Tak apa, walaupun salah kita belajar bersama-sama. Betul, cikgu? Okey, betul. Okey, sebenarnya pusat graviti ketika kedudukan kegarisan ialah berada di punggung pelajar tersebut. Itu pusat gravitinya. Okey, dalam kedudukan kegarisan. Jadi saya tanya pusat graviti berada kat mana dalam posisi ini? Punggung. Dan tangan macam mana? Tangan buka seluas bahu. Dan lutut berada di di track. Tidak boleh mengangkat. Itulah pengajaran kita hari ini, iaitu perlakuan kemahiran, iaitu kedudukan kaki, iaitu lutut. Yang kedua ialah kaitan dengan tangan buka seluar bahu. Tetapi tadi nak menjawab tadi, Naufal kata 3. Sebenarnya dia akan buka 5 dan kita kena 5 barulah kuat. 5 dan tangan ni kena bentuk U terbalik. U terbalik. Dia tak boleh letak macam ni. Okey, letakkan U terbalik macam ni. Ini posisi kedudukan kegarisan yang sebenarnya. Okey. Dan dari segi cikgu, yang apa kita panggil yang warna hijau ni, cikgu, permukaan blok Blok. Yang blok ni kaki dia memang kena terangkat sikit ke ataupun letak habis, cikgu? Rehatkan. Okey. Sekarang ni kita akan letak dulu macam biasa. Nanti bila kedudukan sedia. Kita akan masuk kedudukan sedia, penerangannya lebih jelas. Baik. Jadi yang ini kita panggil posisi apa, cikgu? Kegarisan. Kegarisan. Jadi murid-murid macam mana dah dapat dah kan? Inilah dia posisi garisan. Baik Naufal, dah boleh bangun. Takut nanti tiba dia kat situ je, cikgu. Sampailah habis kita punya menengah rendah ni kan. Okey. Baik, cikgu. Seterusnya kita nak pergi ke sedia. Kedudukan sedia. Kedudukan sedia. Tadi kegarisan kan? Ya. Okey, siapa pula yang akan tunjukkan, cikgu? Okey, seterusnya adalah kedudukan sedia akan diterangkan oleh Muhammad Iman. Okey. Iman, guna sini. Alright, baca bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Pusing-pusing tu cari apa tu? Kenapa, Man? Trek permulaan. Okey, trek permulaan. Menggunakan sama seperti profil. Sama seperti langkah yang tadi, betul. Yang mana satu kaki setengah, betul? Satu kaki setengah untuk meletak. Atau setengah. Satu atau setengah. Ya, 1 atau setengah. Okey. 1 atau setengah. Baik. Jadi nampak tak? Man meletakkan blok itu 1 atau 1 kaki setengah. 1 atau setengah. 1 atau setengah. Oh, ini 1 ni, cikgu, saya tengok. Ya, ini 1. Okey, dan sama juga untuk blok yang pertama ini. Dua tapak 2 tapak kaki. kaki. Okey, 1, 2. Okey, ini jadi nampak tak? Man dia meletakkan. Yang di belakang menggunakan 3 tapak kaki. Okey, ini pula 3. Blok kedua adalah 3 tapak kaki. Baik, jadi Man pun dah letakkan. Okey. Cikgu. Sedia. Dalam keadaan sedia. Okey. Sabar, jangan berlepas. Okey. Baik, cikgu. Tinggi. Cikgu, tinggi, cikgu. Dia punya graviti dia, cikgu. Okey. Dalam keadaan sedia, dalam keadaan sedia ni, yang penting di sini ialah iaitu kedudukan punggung. Kedudukan punggung mesti lebih tinggi berbanding bahu. Okey, tadi pusat gravitinya berada di punggung. Ya. Apabila dalam posisi sedia, pusat graviti telah berubah. Ini yang penting. Kata kuncinya ialah dia dah berubah. Tadi pusat gravitinya ialah berada di bawah. punggung. Apabila punggung akan tinggi lagi berbanding bahu, pusat graviti ataupun beban badan akan berada di bahu. Pusat gravitinya sudah tukar. Okey, berada di bahu. Okey, dan sini keadaannya murid tadi akan berasa tak selesa, iaitu dia akan bergerak ke hadapan. Dia macam orang kena nak berlepas lah. Nak berlepas. Jadi dia keadaan nak berlepas dah sebab punggung lebih tinggi daripada bahu.
Okey. Baik cikgu. Mungkin saya nak tahu juga ataupun murid-murid kan, mereka juga nak tahu. Jadi dalam keadaan sedia ni cikgu kan, dia memang kena tinggi habis lah. Angkat pinggul kita memang sangat tinggi, betul? Okey, sebenarnya kita tak boleh tinggi sampai maksimum. Oh, okey. Kita perlukan nak lonjak dari blok, kita nak lonjak, itu fasa ke berlepas nanti, kita lonjak secara eksplosif, iaitu kedudukan kaki biasa je lah, tak ada dalam pengajaran, tapi biasanya kedudukan kaki hadapan, dia akan sudut lebih kurang 90 darjah. Okey, di belakang ni sudut lebih kurang 150. So dia tak lurus. Dia tak lurus, jadi perlu dibengkokkan. Yang penting ialah punggung lebih tinggi daripada bahu. Kalau kepala pula macam mana cikgu? Adakah kepala kita kena masih lagi tunduk di bawah ataupun dah kena angkat setengah cikgu? Okey, sebenarnya kepala di sini kita masih kekal tengok garisan. Kita jangan angkat. Bila kita angkat menyebabkan punggung kita akan jatuh. Jadi akan berubahlah pusat graviti dan kita tak akan bergerak ke hadapan. Kita sebenarnya sekarang ni kita nak arah supaya kita bergerak ke hadapan. Bila bergerak ke hadapan, mata kita muka letak bawah, kita tengok garisan je supaya punggung dapat diangkat. Bila punggung diangkat, mengatasi ketinggian bahu, jadi kita akan bergerak ke hadapan. Kita mungkin rasa tak biasa nak bergerak ke hadapan. Sebab itu kegarisannya bila berlepas, masa yang diberikan singkat. Betul. Supaya kita dapat berlepas dengan cepat. Kalau tak, kita akan ketinggalan. Tumbang cikgu. Ya, tu. Baik, murid-murid dah dapat dah kan bagaimana posisi daripada ke garisan. Sedia? Sedia? Okey. Sampai di situ saja. Okey, sedia. Okey. Terima kasih lagi. Man. Aiman boleh balik ke ni Man. Ke belakang. Cikgu. Ini ramai murid-murid nak tahu ni cikgu. Teknik untuk berlepas ni cikgu. Ya. Okey, silakan. Okey, seterusnya teknik berlepas ini akan diterangkan daripada dari Muhammad Raif. Okey. Muhammad Raif. Ya. Sila tunjuk. Okey. Baik dia. Ini dia. Seperti mereka berdua tadi. Beritahu dekat murid kat depan tu. Okey. Seperti mereka berdua tadi. Satu tapak kaki untuk permulaan blok. Okey. Baik, sama. Okey. Dua tapak kaki untuk bahagian depan. Okey. Satu, dua. Okey. Alright. Cikgu, yang ini kalau saya dapat lihat, murid kita yang bernama Kai ni, dia tukar sikit. Maksudnya apa cikgu? Kaki dia yang kuat belah kiri lah. Ya. Kaki dominan, dia dah ubah. Kaki dominan dia berada di hadapan. Okey, ini 3. 1, 2, 3. Okey. Baik, dia pun dah meletakkan. Nafa, tengok tu Nafa macam mana. Angguk. Okey. Lepas tu okey, ini orang kata posisi yang pertama ke garisan. Okey. Garisan. Okey, kalau macam ni, kalau tangannya tak sampai ke garisan, maksudnya tak sesuai untuk menggunakan satu tapak kaki. Sekarang ni kena ubah kepada setengah sahaja. Sebab tangan dia tak sampai ke garisan. So, ukur setengah. Ukur setengah saja. Setengah. Okey. Jadi murid-murid nampak kan kenapa cikgu pindahkan posisi permulaan blok ini adalah disebabkan tangan kita tu tak sampai cikgu. Sampai ke garisan. Dengan garisan kuning tu. Ya. Okey, yang ini mesti sampai. Okey. Selepas itu, cikgu, apa yang kita kena buat? Okey, yang tadi saya kerangkan tadi, kalau kita cuba tangan kita tak sampai ke garisan, so kita kena tak boleh guna satu tapak. Kita gunakan setengah tapak. Itu saya katakan isu keselesaan. Ada setengah orang dia menggunakan keselesaan satu tapak. Ada setengah orang menggunakan keselesaan setengah tapak. Jadi kita kena cuba baru kita tahu. Okey, dalam posisi berlepas. Lepas ni yang penting ialah kena fokus. Fokus apa tu? Fokus ialah pelepas tu nak tembak tu, peluru tu. Dengar. Jadi kita masih kekal dengan melihat mata masih melihat garisan. Apa yang penting di sini ialah bila keadaan berlepas kita akan berada dalam keadaan sedia. Sedia? Okey, bila keadaan sedia, di sini tapak kaki akan pijak blok dengan kuat sebab nanti bila kita nak berlepas, kita akan menggunakan blok ini, iaitu kita akan keluar secara eksplosif. Betul. Eksplosif secara padu. Jadi menggunakan daya yang maksimum untuk kita berlepas supaya kita dapat mengatasi orang lain. Betul. Jadi kemudian selepas saja berlepas, okey, bila saja lepas, kemudian pergerakan kaki akan lebih pantas. Tapi kita tak akan bangun lagi. Kita akan lari dalam tunduk
Okey, kemudian yang kedua adalah tangan akan mengayun dengan laju. Betul. Barulah kita dapat mengatasi musuh ataupun dia punya rakan lain di sebelah. Okey, baik. Cikgu, saya akan berikan arahan kepada adik Kai kita. Okey, Kai. Bila abang cakap mula, awak berlepas Berlepas sampailah ke hujung sana. Boleh? Boleh Okey. Jadi murid-murid, itulah dia antara 3 posisi untuk seorang pelari ataupun atlet itu untuk melepaskan daripada permulaan blok bagi acara ni 100 meter maupun 200 meter juga. Betul cikgu? Ataupun acara 4x100, 4x400 ganti-ganti. Okey. Jadi murid-murid, kita nak berhenti rehat dulu. Kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali dalam menengah rendah. Baik, atlet ke garisan. Sedia, mula. Didik TV KPM. Alhamdulillah, masih lagi menyaksikan mendengar rendah bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga adik-adik kita. Kita ada Kai, kita ada Man, kita ada Naufal dan cikgu kita, Cikgu Nadri. Cikgu, Ya. Alhamdulillah Kai pun dah selamat kembali ke posisi yang asal. Laju awak lari berapa catatan masa terbaik awak 100 meter? 12.8 sekian. Wow, lajunya. Cuba buat lagi sekali. 1, 2, 3. Pergi lari. Jangan. Baik, cikgu. Katanya kali ini cikgu akan menunjukkan bagaimana untuk kita memberi dan menerima baton. Betul cikgu? Ya, betul. Okey, silakan. Okey, dalam segmen seterusnya kita akan fokus dalam acara lari berganti-ganti. Okey, dalam acara lari berganti-ganti, kita kena faham sebelum memberi dan menerima baton ada 2 kaedah. Yang pertamanya ialah pertukaran baton gaya visual dan yang kedua pertukaran baton gaya tanpa visual. Jadi kedua-dua ini perlu difahami oleh murid untuk melakukan pertukaran baton yang lebih baik. Okey, tetapi sebelum itu seperti yang Akmal cakap tadi, iaitu kita kena mahir dulu bagaimanakah cara untuk nak memberi dan menerima baton. Yap. So, sekejap lagi kita akan buat demonstrasi oleh murid-murid ini untuk menunjukkan bagaimanakah kedudukan dan juga cara memberi dan cara menerima baton. Boleh cikgu. Okey. Kita boleh mulakan? Okey, kita mulakan sekarang. Okey. Okey, sila ambil baton. Baik. Okey, yang pertama pelari kita akan susun. Pelari pertama mesti pegang baton tangan kanan, iaitu dia akan berada dalam lorong ini di sebelah dalam. Kalau pelari kedua dan juga pelari keempat, Akmal, pelari keempat. Oh, saya cikgu? Ya, sama Akmal sekali. Pelari Okey. keempat, pelari terakhir lah. Okey, akan berada di luar lorong. Okey. Supaya apa? Supaya baton tadi akan bertukar di tengah-tengah lorong. Okey. Di sini kita akan buat pertukaran baton gaya tanpa visual. Tanpa visual ni maksudnya atlet atau pelajar-pelajar murid-murid sini tak akan tengok pertukaran baton, tak tengok baton. Tetapi baton dapat ditukarkan dengan arahan oleh rakan di belakang. Iaitu arahan yang selalu digunakan ialah arahan up lah. Up. Up, tangan akan diangkat. Oh. Okey. Kalau saya zaman dulu bukan up cikgu. Saya zaman saya panggil woi. Di zaman saya Okey. dululah. Tapi sebenarnya arahan apa pun boleh. Yang penting komunikasi antara murid-murid untuk menjamin kemenangan pasukan. Boleh kita mulakan cikgu? Okey, boleh. Saya nak tengok, nak belajar ni. Ayun tangan. Okey, semua ayun tangan. Semua ayun tangan. Ayun tangan. Macam- Jangan cikgu jangan macam ni tengok. ke? Ayun tangan. Okey, arahan up. Okey. Up. Wah! Okey. Oh. Dalam kedudukan ini, paling penting ialah fokus di manakah pergerakan tangan rakan di hadapan. Oh. So, biasanya tangan akan diangkat lebih tinggi supaya memudahkan rakan belakang untuk nak memberi baton. Okey, itu yang pertama. Okey, Okey. kemudian
yang paling penting juga ialah arahan. Arahan itu ialah memberi arahan setelah sampai dekat dengan rakan di hadapan. Sekiranya jauh, rakan hadapan akan berlari dengan mengangkat tangan 2-3 langkah. Jadi rugilah pasukan. Sebenarnya bila kita arahan tu dekat dengan rakan, jadi kita akan berlari, kita mengangkat baton dah sampai, dah kita terima. Itu cara untuk bertukaran baton tanpa visual. Baik, cikgu. Kalau kita buat lagi sekali boleh, cikgu? Boleh. Ramai murid-murid nak tengok ni, nak melihat bagaimana untuk lakukan pemberian baton tanpa visual. Boleh ke tak boleh, murid-murid? Cantik, murid-murid. Okey, bagi dekat pelari pertama dulu. Okey. Baik. Okey, tangan pun kita ayun. Tangan kita ayun, kita mulakan 3, 2, 1. Up. Up. Up! Cikgu! Mana orang depan saya ni, cikgu? Macam tu lah, cikgu. Okey. Kita dah belajar dah berkaitan dengan pertukaran memberi dan menerima baton. Seterusnya kita nak tengok adakah murid-murid ini dapat melakukan cara semasa berlari. Tadi kita memberi dan menerima, kita hanya statik berada di tempat masing-masing. Okey, secara biasanya kita dalam pertandingan, kita akan memberi dan menerima baton dalam keadaan berlari. Berlari pula? Ya. Ui, macam mana tu, cikgu? Okey, awak pegang dulu. Boleh ajarkan kepada saya dan juga murid-murid di rumah, cikgu? Okey, mari kita cuba. Okey, jom. Jom. Okey, seterusnya kita akan tengok apa yang murid-murid ini cari maklumat. Semasa saya bagi tugasan di rumah, dia akan cari maklumat bagaimanakah cara memberi dan menerima baton tanpa visual ketika berlari. Okey, ini saya akan serahkan kepada Naufal dan juga Khaizura ni untuk tunjuk ilmu carian mereka. Apakah yang mereka belajar dengan mendapatkan maklumat sebelum ini. Baik. Okey. Boleh, cikgu? Okey, silakan. Okey. Silakan. Baik, cikgu. Sambil-sambil mereka mengambil posisi ni kan, mungkin cikgu boleh terangkan apa yang bakal berlaku nanti ni, cikgu. Okey, dalam cara pertukaran baton tanpa visual, kita akan tengok bagaimanakah cara memberi dan menerima baton dan di manakah pergerakan tangan untuk memberi baton tersebut dan seterusnya pertukaran baton sebenarnya kita tunjuk di sini. Sebenarnya kalau ukuran sebenarnya dia tambahanlah maklumat tambahan ni. Tambahannya akan berlaku di setiap selekoh dalam trek iaitu jarak 20 meter dan juga 10 meter. 10 meter itu adalah zon pecutan, 20 meter lagi adalah zon pertukaran baton. Maksudnya baton mesti tukar dalam kawasan 20 meter itu. Okey. Okey, jadi maksudnya kena buat pertukaran di dalam 20 meter itu. Ya. Okey, saya pasti murid-murid pun kadang-kadang mesti macam keliru kan. 20 meter tu panjangnya macam mana? Kenapa nak kena tukar dalam 20 meter? Tak apa. Kita akan lihat dulu bagaimana mereka akan lakukan. Okey, cikgu, silakan kiraan daripada cikgu. Okey. Sedia. Go. Oh. Balik sinilah, balik sini. Oh, cikgu, diorang jauh ke depan dah, cikgu. Baik, cikgu. Maksudnya dekat sini, pulang dah anak-anak ni, anak-anak sekolah kita ni. Baik, cikgu. Tadi apa yang saya lihat dan juga murid-murid pun dapat lihat, pelari kedua atau pelari yang akan menerima baton tu, cikgu kan, dia berlari jarak dalam 20 meter, betul? Ya. Jadi di dalam 20 meter ini harus wajib kena membuat pertukaran baton. Ya. Sekiranya luar daripada 20 meter, cikgu, apa akan jadi? Ataupun selepas 20 meter tu? Sekiranya murid yang pelari kedua tadi melepasi garisan kuning lah, iaitu garisan ukuran 20 meter, jadi pasukan itu akan dibatalkan pertandingan mereka. Fall? Ya, fall. Batal? Ya. Memang tak boleh buat bincang dah? Tak boleh. Oh, sebab itulah kena buat pertukaran di dalam 20 meter tu. Kalau dapat lihat tadi kan, pelari kita Kai ni, dia berlari di dalam kawasan 20 meter itu dan menerima baton daripada kawannya. Ya. Baik, cikgu. Faham. Okey, seterusnya daripada pencarian maklumat kamu yang kamu lakukan tadi, bagaimanakah kedudukan tangan yang kamu lakukan? Kedudukan tangan, bagaimana kedudukan tangan kamu? Paras sikit. Paras? Kena naik atas sikit. Naik atas sikit. Supaya apa tu, cikgu?
Okey, sebenarnya betul apa yang cakap oleh Kak Zuran. Kita akan mengangkat tangan ke atas sedikit supaya memudahkan rakan di belakang memberi baton. Okey. Dan Muhammad Naufal, apakah arahan yang diberikan untuk memudahkan rakan mengangkat tangan? Menyebut up. Menyebut Okey. up. Itu dia yang mana tadi kita pernah tunjukkan sebenarnya cikgu kan. Ya. Yang mana proses itu apabila kita transformkan ataupun kita aplikasikan daripada dekat sini ni, kita akan menerima baton itu. Betul cikgu? Ya, betul. Senang je cikgu. Okey, tahniahlah. Okey, tahniah kepada murid-murid ini kerana melakukan iaitu memberi arahan up, kemudian menerima baton dan seterusnya berlari tidak melepasi garisan. Itu memenuhi pertukaran baton tanpa visual dengan tepat. Okey, baik cikgu. Apa lagi cikgu nak kongsikan selain apa yang mereka telah tunjukkan kepada kami semua cikgu? Okey, saya rasa murid-murid di sana pun dah faham berkaitan dengan pertukaran baton tanpa visual dan kita akan masuklah seterusnya pertukaran baton dengan visual. Pertukaran baton dengan visual. Jom kita tengok. Cepat, cepat, cepat. Wow! Macam tu cikgu Okey, bagilah tepukan dekat kawan awak ni. Kesian dia penat dia lari 400 meter cikgu kan. Baik cikgu, sebenarnya kalau apa yang saya dapat lihat, ia mempunyai sedikit perbezaan. Kalau 4 kali 100 meter, dia kena pertukaran baton itu di dalam 20 meter, betul? Ya. Kalau acara 4 kali 400 meter, apa perbezaannya Cikgu Nadri? Okey, sebenarnya 4 kali 400 meter, dia ada ini maklumat tambahan ya. Dia ada garisan warna biru. Okey, nanti pelari-pelari akan disusun menunggu terlepas garisan biru. Okey, selepas garisan itu barulah boleh menerima baton daripada rakan. So, Kamal tadi dia bergerak sedikit supaya baton tersebut melepasi garisan dan keadaannya tidak batal. Okey, sekiranya menerima baton sebelum garisan tersebut dan penyertaan akan dibatalkan. Okey, mungkin murid-murid tadi agak keliru juga cikgu. Kalau kita buat lagi sekali tapi secara gerak perlahan ataupun slow motion boleh? Boleh cikgu? Boleh. Tapi kita buat di hujung saja. Okey, mungkin boleh Kai pegang baton ini. Baik, jadi saya lagi sekali berada ni yang garisan biru cikgu cakap kan? Okey. Jadi kita buat lagi sekali. 1, 2, 3. Okey. Jadi kalau saya terima dekat sini, Batal. Baton tidak melepasi garisan. ni nampak tak? Batal. So dia kena bergerak sedikit. Oh, jadi kalau saya dekat sini cikgu. Okey, 1, 2, 3. Tak batal. Sebab itu Akmal kena menerima baton, dia kena bergerak sedikit. Oh, okey. Lagi sekali awak pegang. Yang batal gaya ini. 1, 2, 3. Hup. Ini batal. Kuatnya awak bagi. Marah ke? Okey. Tapi cara yang betul adalah 1, 2, 3. Cepat, cepat. Ini tak batal kan cikgu? Ya, betul. Okey. Baik cikgu. Tapi saya pasti untuk acara ini dia kena ada strategi juga. Ya, betul. Apa antara strateginya cikgu Nadri? Okey, strategi saya akan terangkan berkaitan dengan pertukaran baton gaya tanpa visual dan juga pertukaran baton gaya visual. Okey. Yang pertama, saya akan terangkan berkaitan dengan strategi tanpa visual. Strategi tanpa visual yang murid lari tadi tak tengok. Okey, strateginya ialah biasanya pelari yang paling laju dalam keempat-empat pelari tersebut akan diletakkan di pelari terakhir. Betul. Ataupun pelari keempat. Yap. Okey, manakala pelari yang kedua laju akan diletakkan bagi pelari yang pertama. Tetapi tidak semestinya juga, kerana kena lihat faktor yang kedua. Iaitu? Faktor keduanya ialah kita tengok adakah pelari-pelari tadi, murid-murid tadi boleh lari selekoh ataupun lurus. Okey, sekiranya pelari tersebut boleh berlari selekoh, automatik pelari tersebut boleh berada di pelari pertama dan pelari ketiga. Ya. Sebab dia kalau lari selekoh tu dia lain sikit cikgu, betul? Ya, selekoh. Dia kena condongkan condongkan badan kita macam ni. Betul cikgu. Macam mana cikgu? Macam ni. Condong ke sebelah. Itu dia. Macam mana murid lari condong? 1, 2, 3.
Okey, yang ketiga. Okey. Yang ketiga, ada juga murid yang boleh pegang tangan kanan dan ada yang murid tak boleh pegang tangan kanan, dia boleh pegang tangan kiri. Itu pun faktor yang perlu diambil kira dalam menentukan strategi untuk memastikan pasukan tersebut menang. Jadi, pelari yang mahir ataupun cekap memegang tangan kanan biasanya akan berada di pelari yang pertama ataupun pelari yang ketiga. Okey, itu bagi acara lari pertukaran baton tanpa visual. Okey, manakala okey, acara 4x400 pula iaitu strategi yang digunakan iaitu pelari pertama biasanya akan melari lorong masing-masing. Okey, yang kedua, pelari kedua akan lari lorong masing-masing dengan jarak 100 meter sahaja. Kemudian dia boleh masuk ke lorong satu. Kemudian pelari yang ketiga dan keempat akan berlari di lorong masing-masing sehinggalah tamat larian. Betul tu. Baik, cikgu. Sebelum kita berhenti rehat, ada satu soalan daripada media sosial Didik TV. Datangnya daripada Intan Fatihah. Dia kata, kalau lari, baton jatuh, batal, betul? Ya. Okey, dia sebenarnya batal tak batal, sebenarnya adakah memberi kelebihan kepada pasukan tersebut. Sekiranya jatuh tetapi tidak mengganggu orang lain, dia boleh ambil kembali. Tetapi apabila jatuh mengganggu lorong yang lain, dia keluar mengganggu pasukan lain, itu dikira batal. Apapun bergantung kepada keputusan pengadil pada ketika itu. Yap, terjawablah sudah soalan daripada Intan Fatihah itu. Terima kasih kepada Intan. Okey, kita berhenti rehat. Kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Selepas ini banyak lagi Cikgu Nadri akan kongsikan kepada anda semua. Sebenarnya selepas ini di dalam menengah rendah. Okey, up. Okey, lari condong. Cikgu, lari condong juga, cikgu. Didik TV KPM. Cepat! Alah! Aduh, cikgu. Macam dah tahu je siapa yang menang ni, cikgu. Cikgu? Mana cikgu? Cikgu? Cikgu kat belakang, cikgu. Okey, jangan Cikgu putus kat belakang. asa. Sini. Tahniah. Oh. Okey, tahniah. Cikgu, Okey. kenapa pula diorang menang? Bukan kumpulan saya dan juga Naufal ni menang ke, cikgu? Okey, tak boleh. Kita bergantung kepada garisan penamat. Siapa yang sampai dulu, dia lah dikira pemenang. Itu dah. Jadi, pemenang untuk episod kali ini siapa, cikgu? Oleh kepasukan A, iaitu Daiman dan juga Kaizuran. Tahniah diucapkan. Yang kalah Naufal dan juga Akmal, jangan risau. Kita akan lawan semula di pertandingan yang seterusnya dan kita akan kalah mereka semula. Kita akan lawan di peringkat sukma, cikgu. Okey. Okey, masih lagi menyaksikan Mendengar Rendah bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Nadri dan juga murid-murid kita ni. Apa yang anda lihat tadi, yang mana kami dah aplikasikan apa yang Cikgu Nadri ajarkan tadi. Daripada pemberian baton, cikgu kan? Betul. Ya, betul. Menerima baton dan sebagainya. Nampak mudah, tetapi apabila kita berada di pertandingan yang sebenar, dalam kepala saya ni, cikgu, macam-macam dah saya fikir. Adakah saya lepasi daripada garisan itu kan? Ya. Nampaknya mereka lebih hebat. Apa lawan ni, cik? Tak adalah. Baik, cikgu. Saya ambil nafas sekejap. Okey. Katanya cikgu ada kuis untuk anak-anak murid cikgu. Ya. Betul? Okey, mula. Silakan. Ni mikrofon, cikgu. Okey, boleh. Okey. Seterusnya, daripada hasil pembelajaran yang cikgu beri tadi, kita nak tengok adakah murid-murid kita ni faham apa yang saya sampaikan dan saya ajar tadi berkaitan dengan lari pecut dan juga lari berganti-ganti. Lari berganti-ganti adalah lari melibatkan pertukaran baton gaya tanpa visual dan pertukaran baton gaya visual. Jadi di sini saya ada beberapa soalan yang akan dijawablah oleh anak-anak murid ni. Okey. Soalan yang pertama. Boleh Jadi, sedia? kita mulakan pusingan yang pertama. Deng. Okey. Baik, soalan yang pertama.
Okey, soalan pertama. Okey. Di manakah pusat graviti ketika kedudukan pelari iaitu kedudukan kegarisan? Siapa nak jawab? Satu. Oh, itu dia. Saya nampak murid yang bernama Man. Silakan Man. Bagi apa yang saya dapat tahu ialah di punggung. Di mana? Punggung. Di punggung. Betul ke Cikgu Nadri? Ya, betul. Betul! Wah, Cikgu, kita macam game show dah Cikgu kan? Okey, itu soalan pertama. Soalan kedua. Okey, soalan kedua masih lagi berkaitan dengan lari pecut menggunakan blok permulaan iaitu berkaitan dengan pusat graviti juga. Di manakah pusat graviti ketika kedudukan sedia? Siapa nak jawab? Angkat tangan. Nak ni Cikgu. Kawan saya yang kalah tadi tu Cikgu, dia nak jawab. Okey, jawapannya Di bahagian bahu. di bahagian bahu Cikgu. Kata beliau. Betul ke? Ya, betul. Yeah! Okey, Bagus. lari pecut, seperti pecut ni bila kita mulakan kegarisan Yap. di punggung, kemudian bertukar ke bahu. Berat badan pun di hadapan. Okey, betul. Soalan yang seterusnya. Ya. Soalan yang seterusnya adalah? Okey, soalan yang seterusnya berkaitan dengan lari berganti-ganti. Okey. Iaitu gaya pertukaran baton gaya tanpa visual. Okey, dalam lari gaya tanpa visual ni adalah melibatkan contohnya dalam acara 4 kali 100 meter. Biasanya dalam lari 4 kali 100 meter, pelari yang paling laju. Paling laju dalam 4 kali 100 meter, kita akan letak dari segi strategi susunan tu, kita letak pelari tu di pelari yang mana? Pelari paling laju kita letakkan di pelari nombor berapa? Siapa nak jawab? 1, 2, 3. Angkat tangan. Angkat tangan. Ini juga Cikgu, dia angkat tangan Cikgu. Baguslah awak ni. Okey, jawapannya adalah Nombor 4. nombor 4 Cikgu. Okey. Bukan nombor 1 ke Cikgu? Okey, jawapannya memang betul. Tapi biasanya pelari-pelari yang paling laju dalam acara 4 kali 100 meter akan diletakkan di pelari yang keempat ataupun pelari terakhir dalam acara 4 kali 100 meter. Ya. Ya, semua boleh jawab ni. Okey, Cikgu, kita pergi ke soalan yang terakhir. Siapa yang dapat jawab soalan ini, beliaulah yang akan memenangi bagi episod kali ini. Boleh Cikgu? Boleh. Okey, dengarkan baik-baik Siapa nak jawab, angkat tangan dan lari condong. Okey? Okey. Baik Cikgu. Soalan terakhir. Silakan. Okey, soalan yang seterusnya ialah berkaitan dengan strategi 4 kali 100 meter juga. Okey, apakah kriteria yang perlu kita lihat untuk nak menyusun pelari? Nak memastikan pasukan kita menang dalam larian tersebut. Okey, 4 kali 100 meter. 4 kali 100 meter. Okey, siapa nak jawab? 1, 2, 3. Angkat tangan, siapa nak jawab? Okey, angkat tangan dan lari condong dulu. Okey. Jawapannya. Dia mengikut keselesaan seorang. Mikrofon. Okey. Dia mengikut keselesaan seorang. Kalau diselesa tangan kanan, dia kena pelari pertama atau pelari ketiga. Kalau pelari diselesa tangan kiri, pelari keempat ataupun pelari kedua. Okey. Itu jawapan terakhir anda? Betul? Betul. Itu dah jawapan yang dibantu oleh rakannya yang sebelah. Ni kan kita tak nampak tu. Cikgu. Okey, sebenarnya jawapan yang diberikan oleh Khairudin merupakan salah satu jawapan yang betul. Okey, yang betul iaitu kita kena tengok juga keupayaan murid tersebut untuk memegang tangan kanan ataupun tangan kiri. Tetapi ada lagi iaitu kita kena tengok kepantasan yang kita terang tadi, kepantasan murid tersebut. Kalau murid tu lari dengan laju, selalunya biasanya akan diletakkan bagi pelari yang terakhir. Baik, jadi siapakah pemenang bagi pusingan kali ini Cikgu? 1, 2. Dua kali jawab. Dia. Tapi saya nak bagi saya yang menang Cikgu. Okeylah, baiklah Cikgu, kita dah sampai di penghujungnya. Jadi Cikgu, apa yang Cikgu boleh simpulkan dan berikan rumusan mengenai apa yang kita dah belajar untuk episod kali ini? Silakan. Okey, yang pertama tahniah diucapkan kepada anak-anak murid saya. Tepuk sikit. Yang dapat menjawab soalan. Menjawab soalan dengan baik. Jadi kita bagi kredit yang tinggilah kepada mereka. Okey, hasil pelajaran tadi kita tanya berkaitan dengan pusat graviti dapat dijawab dengan baik. Kemudian dari segi strategi pun dapat dijawab dengan baik. Kemudian
daripada pemerhatian saya tadi, apa yang dilakukan oleh anak-anak murid saya di sini menunjukkan mereka dapat melakukan kemahiran, dengan betul. Dan juga daripada soal jawab yang diberikan juga, mereka dapat menjawab dengan baik. Ini menunjukkan bahawa mereka mencari maklumat lebih awal. Sebelum saya mengajar, jadi dia mencari maklumat lebih awal, membantu mengukuhkan pemahaman yang sedia ada. Itulah dia rumusan daripada Cikgu Nadri. Cikgu, bagaimana ni penilaian prestasi keseluruhan murid-murid kita kali ini, Cikgu? Okey, sebelum saya jawab, saya kena ambil dulu maklumat yang saya tulis tadi. Ya, ini merupakan senarai semak yang telah saya lakukan semasa mereka melakukan aktiviti tadi. Okey, daripada senarai semak dan pemerhatian yang saya lakukan, iaitu lari pecut tadi, kita dapati bahawa murid-murid dapat melakukan kemahiran lari pecut dan juga lari berganti-ganti, pertukaran baton secara visual dan bukan visual, tanpa visual, dapat lakukan dengan baik. Itu yang pertama. Bagi tepukan. Okey, yang kedua, murid juga dapat menjawab, iaitu melalui soal jawab yang saya tanya tadi, dapat menjawab dengan baik. Dapat dengan baik berkaitan dengan pusat graviti, berkaitan dengan strategi dan soalan-soalan lain yang telah saya tanya. Dan tahniah diucapkan kepada mereka. Tepukan lagi. Dan seterusnya, murid-murid yang telah mencari bahan-bahan maklumat sebelum ini dapat mengukuhkan PMP mereka. Dan seterusnya, ada lagi maklumat-maklumat yang boleh murid-murid explore ataupun teruskan mencari, iaitu di Pelantar Delima. Yang disediakan oleh KPM, memudahkan murid-murid menambahkan ilmu pengetahuan dan mengukuhkan ilmu pengetahuan dan dapat memberi sumbangan kepada rakan-rakan lain. Baik, terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Cikgu Nadri dan juga murid-murid kita yang telah menunjukkan bagaimana orang kata kelas kali ini dijalankan, betul tak? Terima kasih kepada Naufal, terima kasih kepada Kai dan juga Man. Terima kasih banyak-banyak. Baiklah murid-murid, sampai di sini sahaja untuk slot menengah rendah kali ini. Nak tahu apa lagi yang menariknya? Nantikan episod seterusnya. Saya Akmal Nazri. Kita jumpa lagi untuk kali terakhir. Okey, semua siap sedia. Kita nak lari ke depan ni. Nak lari ke depan. Kita bye-bye je, kita lari ke depan Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. 1, 2, 3. Lari.